Okey, selamat sejahtera dan juga khabar baik, apa khabar baik semua di sana. Saya macam biasa pembentaran anak lelaki Nanda Kumaran untuk menyampaikan sedikit serba komunikasi yang saya dapat mengenai kesan media sosial terhadap masyarakat terkini. Okey, tajuknya adalah penilaian kerja khusus dan tajuk soalan saya adalah penyalahgunaan media sosial, implikasi terhadap institusi kemasyarakatan. Okey, mari kita lihat slide seterusnya, iaitu tajuk kepada projek kita. Okey, ini adalah seperti yang saya beritahu tadi, penyalahgunaan media sosial, implikasi terhadap institusi kemasyarakatan. Jom. Ini adalah biodata saya. Ramai yang tak kenal saya sangka kan. Nama saya adalah Pembentara Nanda Kumaran. Asal adalah Selangor, Banting, Selangor. Umur 21 tahun. Hobinya adalah penternakan dan juga atlet. Atlet adalah seorang yang rajin dalam kategori bersukan. Tak adalah. Okay, next slide please. Okay, saya punya komputer dengar cerita saya. Okay, pengenalan bagi kerja khusus kita adalah media sosial merupakan salah satu daripadanya keperluan harian dalam kehidupan setiap individu. Maksudnya semua orang sekarang memerlukan media sosial untuk seperti aset yang utama untuk semua keadaan, terutamanya pada musim pandemik ini. Akses media sosial yang mudah didapati di mana-mana di samping penggunaan telefon pintar membuatkan masyarakat kini sentiasa mendapatkan maklumat atau berita-berita semasa di hujung jari. Tidak dinafikan kemudahan akses media sosial ini juga membuka peluang kepada penggunaan media sosial yang meluas di kalangan pengguna media sosial. Okey, seterusnya adalah apakah kesan tersebut? Terdapat beberapa kesan untuk kategori yang dikategorikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah negara. Poin untuk negara, mencemarkan imej negara. Kedua, mengancam keselamatan negara. Nanti saya akan beritahu macam mana saya boleh memberitahu kepada anda semua yang kesan yang dikategorikan untuk negara boleh mencemarkan imej negara dan juga mengancam keselamatan negara. Kedua adalah individu. Poinnya adalah kurang mengadakan aktiviti luar, mewujudkan individu yang antisosial. Ketiga, perkara yang tidak disangka akan berlaku. Dan kesan yang ketiga adalah keluarga, iaitu kurang pergaulan dengan keluarga. Poin yang kedua, terpengaruh dengan budaya barat. Okey, mari kita lihat apakah kesan negaranya seterusnya. Okey, macam saya beritahu dan pada slide yang sebelum ni, mencemarkan imej negara dengan tukar fahaman orang luar dengan kelakuan. Macam mana tu? Orang lain ataupun orang luar yang saya masukkan kat sini adalah orang-orang daripada negara lain yang tidak tahu sepenuhnya tentang pergaulan di negara kita. Apa yang kita ajar melalui sosial media, itulah yang dia orang ambil tahu tentang negara kita. Dan memang yang kita ajar pun salah tentang negara, mesti mencemarkan imej negara. Dan seperti yang saya memberitahu macam tadi, mengancam keselamatan negara dengan menghina agama lain. Contohnya macam mengkritikkan masalah orang luar ataupun masalah agama orang luar, masalah negara luar. Yang dia tengah buat perang dunia ketiga, keempat, kelima, kita pula yang sokong sana sokong sini. Tak payah, kita jaga negara kita dulu. Okey, mari kita lihat kesan yang kedua. Kesan yang kedua adalah dari segi individu. Okey, yang pertama kurang mengadakan aktiviti luar. Sebab kalau kita tanya budak-budak zaman sekarang, hobinya pun sudah main game, geng. Kawan saya sendiri pun tak nak main bola dengan saya sebab pandemik. Kedua adalah mewujudkan individu yang antisosial. Contohnya, tidak bersuka berkaulan. Ya, betul. Jiran saya pun tak nak cakap dengan saya sebab pandemik. Kedua, menyukakan bersendirian. Menyukakan bersendirian maksudnya dia orang nak mengambil sesuatu
dengan bersendirian. Tidak ada pergaulan antara rakan ataupun ahli keluarga. Ketiganya, berlaku perkara yang tidak disangka, iaitu pergaulan tanpa mengetahui siapa. Yang saya maksudkan ke sini adalah media sosial mempunyai pelbagai slot-slot ataupun pelbagai tempat-tempat untuk kita berkomunikasi dengan orang daripada luar negara ataupun orang daripada dalam negara. Tetapi kita tidak tahu siapa orangnya tersebut. Dah tak tahu siapa, dah cerita semua, jadi berlaku perkara yang tidak disangka, iaitu perugutan dalam media sosial. Okey, kita pergi kepada kesan yang ketiga, iaitu kesan yang terakhir, iaitu keluarga. Ini sangat penting untuk budak-budak atau remaja-remaja zaman sekarang perlu mempraktikkan. Okey, yang pertama, kurang pergaulan dengan keluarga. Macam biasa, tidak suka untuk berkomunikasi antara anggota keluarga, lebih kurang sama macam poin yang saya bagi tahu dekat kesan yang kita menyampaikan pada individu. Kedua, kurang kasih sayang antara keluarga. Ya, mesti, sebab dah tak ada komunikasi, tak ada pergaulan yang rapat dengan keluarga, mesti kurang kasih sayang di antara keluarga. Yang kedua, terpengaruh dengan budaya kuning, budaya barat ataupun kuning, iaitu mengikut cara orang barat untuk berkomunikasi. Kita di negara kita Malaysia, sungguh cantik dia orang mengeluarkan semua bentuk. Contohnya seperti apabila kita ingin berkomunikasi atau berbual dengan seseorang, kita bolehlah memberi salam. Tetapi budaya barat bukan sepenuhnya, segelintir. Dia punya bahasa pun dah kita tak faham, apatah lagi untuk salam penyelaman di sana. Dan kedua, tidak suka untuk bersembayang ataupun malas. Dah dia suka duduk dekat media sosial. Kalau kita ambil daripada umat Islam kepada umat Islam ataupun Muslim, mereka perlu bersembayang ataupun bersolat selama 5 kali sehari. Dan dia tak ada masa untuk bermain game dan juga melayan sosial media. Semua benda dia akses. Dia tak mengakses yang dia perlu. Facebook dia akses, buat apa? Kawan suruh. WhatsApp dia akses, buat apa? Mak suruh, keluarga suruh. Semua benda yang disuruh, akhirnya yang disuruh pun kita tak diirinkan. Okey, kita gerak kepada seterusnya, iaitu faedah media sosial. Bukan saja kesan saja saya nak bagi tahu di sini. Media sosial ada juga dia punya kebaikan, tapi budak-budak zaman sekarang tak menggunakan ia untuk kebaikan. Sebab dia tak tahu kebaikan. Mari sini, saya ajar kamu semua. Saya mempunyai 6 faedah. Yang pertama, menambah kenalan kamu. Kenalan kamu maksudnya kenalan yang dia ceritakan kepada kita betul. Contohnya, apabila kita hendak berkomunikasi dengan seseorang di luar sana, kita perlu tahu orang itu adakah benar ataupun tak. Macam yang kita tahu semua sekarang dah ada fake account. Seorang mempunyai 7 akaun. Maksudnya dia punya nyawa pun satu, tapi dia punya akaun 7. Tak tahu. Bukan 7 akaun tu untuk WhatsApp saja. Facebook dia ada 7, Instagram dia ada 7, Twitter dia ada 7. Saya nak handle satu pun susah, geng. Keduanya adalah menambah pengetahuan tentang maklumat semasa terutamanya pandemik pada musim ini. Ketiga, medium pengiklanan produk. Maksudnya, saya boleh dimaksudkan di sini sebagai promoter. Nak beli pensel, nak beli pemadam, tak payah. Nak tahu yang mana baik untuk zaman sekarang, untuk zaman moden ni, tak payah buka TV ataupun buka Instagram, tengok story, ada. Saya tak nak bagi tahu jenama, nanti macam saya pun jadi promoter. Okey, yang keempat, perkongsian hobi. Perkongsian aktiviti masa lapang kita iaitu berhobi, yang dimaksudkan dengan hobi. Kelima adalah menjana pendapatan dengan promoter. Kalau kita jadi promoter kita buat satu promo untuk satu produk, mesti orang lain pun tertarik dengan kita punya perlakunan. So di situ kita bolehlah menjana pendapatan. Nak buat promo ni, nak buat promo tu,
saya kena ada allowance bank. Macam tu. Minta dengan cara yang baik. Jangan ugut pula. Yang terakhir adalah meningkatkan kemahiran ICT. Meningkatkan kemahiran ICT, sekarang budak 5 tahun pun dah guna iPad. So di sini contohnya adalah semua orang boleh menggunakan gadget pada zaman sekarang. Nenek saya pun ada iPhone. Itu masalah saya untuk sekarang. Okey. Seterusnya adalah kesimpulan. Okey. Ini bukan kesimpulan untuk semua orang, ini kesimpulan daripada akses saya sendiri. Iaitu media sosial memudahkan urusan seharian pengguna-pengguna media sosial apabila kebanyakan urus niaga sama ada pembelian barangan atau urusan perbankan dapat diuruskan melalui dalam talian. Tak perlu keluar mana-mana. Kita boleh settle semua dekat talian. Pengguna media sosial tidak perlu bersusah payah untuk keluar dari rumah masing-masing atau bersusah untuk beratur dan sebagainya bagi menguruskan urusan seharian, dan ini amat menjimatkan masa pengguna-pengguna media sosial yang aktif menggunakan platform tersebut sebagai alternatif kepada menguruskan apa-apa urusan secara konvensional. Dan itu dia. Saya sudah tamat perkara yang saya nak disampaikan kepada anda semua. Hope you all enjoy it. Thank you. Daripada Pembentaran Nanda Kumaran.